Convention Inovasi Pembelajaran KIP 2021, iaitu laporan penuh inovasi kami. Baiklah, berikut merupakan logo kumpulan kami, dan kumpulan kami diberikan nama We Are Bias, dan kami memegang moto Minda Inovasi, Minda Kreatif. Kumpulan We Are Bias terdiri pada 4 ahli, dan kami semua daripada kelas PISMP BM 5620. Dan inovasi kami diberikan nama buku digital Kenal Saya Tak. Buku digital ini dihasilkan dengan menggunakan teknik pusar tambah 3X. Bila ini merupakan latar belakang kajian penyertaan masalah, masih ramai murid belum menguasai abjad walaupun telah memasuki tahun 1, tidak dapat membezakan huruf kecil dan huruf besar, tidak dapat mengenal pasti bentuk sebenar huruf yang kelihatan seakan-akan sama walaupun bunyinya berbeza, dan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, PDP di jalan kesehatan sekalian, disebabkan itulah inovasi ini kami hasilkan dalam bentuk digital. Objektifnya adalah kami ingin membantu murid mengenal huruf dengan lebih berkesan dan membantu murid membezakan huruf besar dan huruf kecil dengan betul. Bila kita lihat fasa yang pertama, itu problem. Masalah pada fokusnya, pada pemerhatian yang telah kami lakukan, kami mendapati bahawa masih terdapat ramai murid yang telah memasuki tahun 1 belum dapat menguasai, mengecam dan membezakan abjad dengan baik. Baiklah, kami akan tunjukkan kepada anda semua bukti yang bahawa masalah ini wujud melalui 2 cara, iaitu melalui Google Form dan melalui temu bual bersama guru. Berikut merupakan dapatan kami dalam Google Form yang telah diisi oleh 15 responden yang terdiri daripada ibu bapa dan guru. Dan ini merupakan temu bual yang telah dijalankan bersama guru, iaitu 2 orang guru di sekolah rendah, iaitu Cikgu Jatom Anak Moy dan Cikgu Justina Daniel Sajat. Berikut merupakan bukti bergambar yang menunjukkan bahawa temu bual itu telah dilakukan. Masalah ini berlaku pada peringkat dalam organisasi, iaitu berlaku dalam organisasi sebuah sekolah dan berada pada zon biru, di mana justifikasi berkenaan dengan status bagi zon biru, masalah tersebut perlu segera diselesaikan dalam masa terdekat. Kami memilih masalah ini kerana kami merasakan ianya perlu diselesaikan segera kerana boleh mengganggu perkembangan potensi pendidikan murid sekiranya dibiarkan begitu saja. Apa yang dapat kami lihat dan kami bayangkan, sekiranya masalah ini tidak terbendung, seorang murid itu akan mudah berasa rendah diri apabila melihat rakan-rakan mereka yang sudah mampu mengenal pasti abjad dengan betul. Dan ini juga akan membuat motivasi murid yang untuk tidak ke sekolah dan belajar, sehingga menyebabkan masalah keciciran dan puting sekolah semakin bertambah. Terima kasih kepada Sylvester. Sekarang kita akan masuk ke fasa yang kedua, iaitu fasa unpack atau merungkai masalah. Dalam fasa ini, kami mengaitkan masalah yang dihadapi dengan DSKP, iaitu DSKP bagi tahun 1 dan juga prasekolah. Ini adalah DSKP bagi prasekolah tahun 2017 dan ini adalah DSKP tahun 1 semakan 2017. Seterusnya kami mengenal pasti sebanyak mungkin punca, dan punca yang kami kenal pasti ialah pengajaran guru yang kurang berkesan. Seterusnya kumpulan sasaran kami ialah murid sekolah rendah, yaitu prasekolah tahun 1 juga murid pemulihan. Dan kami seterusnya membina objektif inovasi, iaitu kami mahu membantu murid mengecam huruf dengan berkesan, membezakan huruf kecil dan huruf besar, dan juga biar murid boleh mengamati huruf-huruf melalui penggunaan media digital. Dan seterusnya kami membina soalan. Fasa seterusnya adalah fasa ketiga, iaitu fasa suggest ataupun mencadang. Dalam fasa ini kami mencadangkan inovasi digital, iaitu dinamakan buku Kenal Saya Tak, dan inovasi ini merangkumi 2 ciri, iaitu kos rendah NST, iaitu money, perbelanjaan kami sangat diminimumkan, source, sumber tenaga dikurangkan, time, masa dijimatkan ketika menggunakan inovasi ini. Seterusnya ialah impact tinggi, CERISO. C kategori, iaitu inovasi kami adalah kategori digital. E easy, sangat mudah digunakan dan bersifat mesra pengguna. R radical ataupun ide inovasi ini unik dan mudah digunakan oleh guru di sekolah maupun secara PDPR. I interesting, produk inovasi kami sangat menarik. S safe, selamat digunakan oleh sesiapa sahaja, termasuk murid juga guru. O outcomes, keberhasilan dan murid-murid dapat yang lemah dalam penguasaan abjad dapat menggunakan inovasi ini untuk menguasai ataupun mengecam huruf dengan berkesan. Seterusnya untuk fasa 4 saya serahkan kepada rakan pembentang. Dipersilakan. Seterusnya ialah fasa yang keempat, iaitu action ataupun tindakan. Dalam fasa ini, yang pertama adalah menghasilkan prototipe inovasi berdasarkan ciri-ciri yang dicadangkan di dalam fasa 3, iaitu suggest. Kami telah melaksanakan produk ini dengan mengambil kira semua aspek yang telah dicadangkan di dalam fasa 3, iaitu suggest. Yang kedua adalah memperincikan bahan atau sistem yang digunakan sebagai tindakan, iaitu bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk ini adalah berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu slide PowerPoint. Yang seterusnya adalah mengurangkan proses menggunakan inovasi yang dihasilkan atau melaksanakan tindakan bagi membaiki isu ataupun masalah, iaitu cara penggunaan buku digital Kenal Saya Tak adalah seperti berikut. Yang pertama, guru akan menunjukkan satu slide atau perisian yang berisi kandungan buku Kenal Saya Tak. Dalam slide ini terdapat sebuah animasi yang akan mendorong perhatian para pelajar, khasnya golongan sasaran, kerana slide ini mengandungi paparan imej yang berwarna dan animasi yang menarik. Misalnya, ada sebuah animasi pembelajaran mengecam huruf besar dan huruf kecil. Setelah itu, murid akan menekan sebuah link yang akan membawa mereka ke sebuah permainan digital untuk menguji tahap kefahaman mereka setelah mempelajari huruf di slide yang seterusnya. Proses ini akan diterangkan dengan lebih lanjut pada slide yang seterusnya. Yang keempat adalah membuat uji cuba ataupun test terhadap prototipe itu dengan pengguna yang sebenar, iaitu melakukan
uji cuba terhadap beberapa orang murid prasekolah dan murid tahun 1 untuk melihat kelebihan, kekurangan dan penambahbaikan yang dapat dibuat terhadap inovasi tersebut. Yang kelima adalah menambah baik produk ataupun inovasi melalui PMI iaitu Plus Minus Improvement. Kelebihan produk pula adalah cara-cara pelaksanaan produk tersebut mudah untuk digunakan oleh guru di dalam kelas, dapat menjimatkan kos kerana hanya menggunakan peralatan digital yang sedia ada, dan pembelajaran di dalam kelas akan menjadi lebih menarik dan lebih menyeronokkan dan juga memiliki ilmu visual yang melibatkan warna. Kelebihan produk pula adalah untuk melaksanakannya guru dan murid memerlukan capaian internet yang stabil. Murid-murid juga akan menjadi lebih teruja sehingga mereka tidak dapat mengawal diri. Dan menambah baik produk ataupun inovasi melalui PMI, guru boleh menyediakan satu pautan link yang lain untuk dijalankan oleh murid secara offline. Berikut merupakan hasil tinjauan yang kami adakan kepada guru. Seterusnya ialah pasal 5 iaitu reflect, iaitu bukti keberhasilan projek atau inovasi yang dilakukan. Yang pertama, outcomes atau keberhasilan, yaitu membuat pengukuran tentang keberkesanan inovasi tersebut dalam jangka masa pendek. Sebagai contoh, masalah tidak dapat mengenal huruf, maka bahagian ini akan membuktikan pengguna atau orang yang tidak dapat mengenal huruf menjadi celik huruf dengan menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Berikut merupakan bukti perkongsian. Seterusnya yang kedua ialah impact, yang merupakan kesan jangka panjang inovasi ini, yaitu manfaat yang bakal diperoleh oleh pelajar-pelajar yang menggunakannya nanti. Dalam buku inovasi Kenal Saya Tak ini, manfaat yang akan diperoleh oleh pelajar-pelajar yang menggunakannya ialah mereka dapat mengecam dan mengenal huruf dengan lebih baik, lebih-lebih lagi untuk murid sasaran yang sedang menjalani PDP secara atas talian. Seterusnya ialah keberkesanan atau effectiveness, yang merupakan rumusan yang diperoleh daripada data outcome study. Hasil keputusan pengukuran dan penilaian yang diperoleh daripada pengumpulan data melalui Google Form telah menunjukkan peningkatan. Keputusan menunjukkan bahwa 100% responden bersetuju inovasi buku digital Kenal Saya Tak membantu murid untuk mengenal huruf, membantu guru di sekolah dan ibu bapa di rumah dalam mengajar murid atau anak untuk mengenal huruf, serta inovasi tersebut juga mudah digunakan oleh ibu bapa dan guru. Tambahan lagi, sebanyak 50% responden bersetuju bahawa murid dapat membezakan dua huruf yang hampir sama seperti D dan B setelah menggunakan inovasi ini, manakala 50% bersetuju bahawa murid semakin mahir mengenal pasti huruf kecil dan besar yang hampir serupa bentuknya seperti huruf K besar dan K kecil. Bagi maklum balas untuk penyataan murid semakin mengenal huruf dengan baik, 50% bersetuju manakala selebihnya sangat bersetuju. Oleh itu, dapatlah dirumuskan bahawa inovasi yang telah kami hasilkan ini menunjukkan keberkesanan terhadap kumpulan sasaran. Seterusnya, pasal 6. Yang pertama, extend, iaitu replication. Inovasi yang baik haruslah menjangkau sayapnya ke tempat lain daripada terbang di tempat sendiri. Inovasi ini juga digunakan dan dilaksanakan oleh ibu bapa kumpulan sasaran. Yang kedua, sharing, yaitu perkongsian untuk perluasan. Inovasi ini dikongsi kepada ibu bapa kumpulan sasaran agar anak-anak mereka boleh belajar untuk mengecam huruf dengan lebih baik. Seterusnya ialah bukti perkongsian di buku digital Kenal Saya Tak di laman sosial seperti Facebook dan YouTube. Seterusnya ialah extraordinary atau extra. Yang pertama, research. Hasil dapatan data melalui Google Form yang telah dianalisis dapat menjadi nilai tambah yang menyokong pencapaian inovasi. Yang kedua, dari segi copyright, video yang kami muat naik disertakan dengan logo yang menunjukkan bahwa inovasi tersebut merupakan hak milik kumpulan kami. Sekian itu sahaja daripada program kami. Terima kasih.